back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Harrison and I'm going to share some beneficial content and sometimes not so beneficial content. So please stay tuned and don't forget to subscribe. And one more thing, don't forget to follow my Instagram, Twitter, Facebook and any other social media that you can follow me. Okay, so you guys asked me about the courses that you are going to take when you enroll into international relations course. So akak akan jelaskan ya. Bukan jelaskan, sebutkan. Sebentar ya. Oh, akak lupa sambil-sambil tu nak ucapkan tahniah kepada semua yang dah berjaya masuk kursus hubungan antarabangsa. Sama ada yang datang daripada YouTube channel akak ni sendiri ataupun yang dapat macam tu je. Apa-apa pun akak ucapkan tahniah kepada semua yang dapat. Dan akak ada tengok juga ada yang berjaya jumpa kawan-kawan sebelum masuk kursus hubungan antarabangsa. Jumpa kawan dekat ruangan komen pun. Korang bolehlah masing-masing cari kawan dekat ruangan komen kat bawah. Sebab mostly kawan-kawan hubungan antarabangsa yang baru nak masuk intake ni. Okay, so akak akan ceritakan bukan tajuk lah, nama-nama kursus yang korang akan ambil, nama-nama subjek yang korang akan ambil. Mana ya? Okay, this is it. Okay, sebelum akak pergi lebih jauh lagi, korang mesti dah tahu kan kursus hubungan antarabangsa ni kita ada 3 tahun semua sekali. Dan dalam 3 tahun ni akan ada 2 kali intern. Dan mungkin benda ni akan berubah dari semasa ke semasa. Sebab modul tu akan diubah oleh kita punya lecturer lah. Tapi untuk yang ni, kita biasanya akan belajar kursus hubungan antarabangsa selama 3 tahun. 3 tahun tu kita ada 9 semester. Dan kalau korang yang belum faham lagi tentang semester-semester ni, korang boleh tengok video tu. Akak dah pernah buat, tahun lepas lagi dah buat video penerangan tentang kursus hubungan antarabangsa di UNIZA. Boleh tengok video tu dekat link kat sini ataupun kat sini. Okay. Untuk tahun pertama, kursus yang korang akan ambil untuk hubungan antarabangsa ialah English for Communication 1. Yang ni yang modul untuk 2018-2019 dan biasanya dia tak berubah sangat pun, lebih kurang je. Mungkin ada 1 hingga 2 subjek yang ditukar, ditambah ataupun ditolak. Okey, akak akan bacakan. Yang pertama sekali untuk semester pertama, kita akan ada English for Communication 1. Kat sini kita akan belajar English macam belajar MUET dekat STPM ataupun dekat matrik. Dia lebih kurang macam tu. Dia level yang lebih senang lagi English dia tu. Tu English for Communication 1. Tu untuk tahun pertama. Yang kedua pula, Introduction to International Relations. Intro to International Relations ni intro to IR lah. Kalau intro to IR ni, kita akan belajar macam mana hubungan antarabangsa ni. Dia akan ajar kita dalam hubungan antarabangsa ni kita belajar apa sebenarnya. Kita akan belajar tentang multinational corporation. Multinational corporation ni macam syarikat-syarikat, organisasi-organisasi. Benda ni kita akan belajar dalam Intro to International Relations. Tu masa tahun pertama lah, dia akan ajar tentang actors dan sebagainya. Tu subjek yang kedua lepas English, Intro to IR. And then the third one is Introduction to Legal Studies. Introduction to Legal Studies ni dia macam kita belajar pula. Macam kita belajar undang-undang Malaysia lah. Dia belajar undang-undang yang lokal. Yang ni kalau budak daripada Asasi Dengkil yang pernah belajar undang-undang sebelum ni memang dah belajar yang ni. Introduction to Legal Studies. Yang ni kita banyak tengok Federal Constitution FC. Yang warna merah, jap nak tunjuk. Okey, nak tunjuk sebenarnya tapi tak jumpa, tak apalah. Kita teruskan. Okey, macam yang akak cakap tadi, yang tu Intro to Legal Studies, kita akan belajar macam undang-undang, macam kita tengoklah dalam Federal Constitution tu, hak-hak agama dan sebagainya macam tu yang ada dalam Malaysia ni. Kita akan sentuh sedikit sebanyak lah. Tu Legal Studies. Untuk seterusnya pula, subjek yang keempat pula.
Subjek yang keempat, kita akan belajar Islamic Theory of International Relations. Jadi dalam hubungan antarabangsa pun kita ada juga teori Islam dalam hubungan antarabangsa. Macam mana hubungan antarabangsa ni boleh dilihat dari sudut perspektif Islam. Yang ni kita akan belajar pada tahun yang pertama juga. Next pula, kita akan belajar Public International Law. Public International Law ni dia undang-undang antarabangsa yang awam punya. Kiranya kita akan belajar semua sekali macam mana tanggungjawab negara terhadap dia punya warga negara. Kita akan belajar macam mana tanggungjawab, contoh kalau ada kapal dekat lautan, kapal di lautan berlayar, jadi kapal tu milik siapa, dan kalau ada pelanggaran macam dia orang tiba-tiba ada collision ke, berlanggar ke, jadi macam mana kes tu akan dibicarakan. Lepas tu kalau public international law ni contoh-contoh lagi macam ada peperangan ke, lepas tu ada rusuhan di negara-negara lain kan. Yang tu pun akan dibincangkan juga dalam public international law. Public international law ni dia merangkumi besarlah subjek dia, macam undang-undang antarabangsa yang luas. Dia macam kita tengok dari segenap sudut. Tu public international law. Okay, next pula kita ada Introduction to Information Technology. Yang ni macam kita belajar sains komputer lah. Dia level-level yang senang je yang ni. Macam senang. Okay, tu sahaja 6 subjek yang kita akan belajar pada semester pertama, tahun pertama. Dan subjek-subjek ni mungkin berubah lah mengikut keperluan semasa, mengikut kehendak fakulti kita sendiri. Dan ni berubah-ubah lah, mungkin tak sama, tapi kebanyakannya tak akan lari jauh pun. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu untuk semester 1. Next pula untuk semester yang kedua. Untuk semester yang kedua pula kita akan ambil co-curriculum. Co-curriculum ni dia bergantung tau. Dia bukan sama untuk setiap pelajar tu. Ada pelajar hubungan antarabangsa dia akan ambil co-curriculum ni dekat semester 3, ada yang ambil semester 4, ada yang ambil semester 2. Jadi berbeza-beza. Untuk tahun akak ambil pada tahun kedua co-curriculum. Co-curriculum ni dia macam kita ambil dekat sekolah menengah dulu. Kena ada satu subjek tambahan. Tapi yang ni satu sahaja. Betul lah, satu sahaja. Macam akak ambil kursus kewartawanan. Kewartawanan. Jadi dalam subjek tu akak akan diberi seorang pensyarah. Jadi mungkin kita akan tak ikut hubungan antarabangsa pun. Jadi dia ikut macam universiti. Dia based on universiti. Maksudnya dicampur je semua pelajar. Mana-mana yang pilih kursus kewartawanan akan masuk kelas kewartawanan. Tak kisahlah dia tu daripada ijazah apa sekalipun. Kalau dia ambil co-curriculum semester 1, tak kisah dia ijazah apa pun, dia boleh masuk kelab yang sama. Tu untuk subjek kewartawanan ataupun subjek co-curriculum. Next pula, co-curriculum tu yang pertama. Yang tu subjek berteraskan universiti lah. Universiti memang akan tetapkan subjek-subjek yang kita perlu ambil. Contoh macam English tadi yang masa semester 1, tu subjek yang berteraskan universiti, yang universiti tetapkan wajib ambil. Next pula yang kedua, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, TITAS. Yang ni macam lebih kurang kita belajar pendidikan Islam lah. Cuma dia tambah lagi dengan sejarah-sejarah tamadun. Macam dia tengoklah sejarah India. Macam kita belajar sejarah campur dengan pendidikan Islam macam tu. Ni pun subjek berteraskan universiti juga. Next pula ilmu wahyu dan sains. Ilmu wahyu dan sains ni pun betul-betul macam pendidikan Islam. Ilmu wahyu dan sains ni memang betul-betul macam pendidikan Islam lah. Memang pendidikan Islam yang pure punya. Tu untuk yang Muslim lah. Kalau yang non-Muslim, diorang akan ambil subjek moral dan etika untuk non-Muslim lah. Next pula, subjek yang keempat, kita ada bahasa asing. Bahasa asing ni kita bebas lah nak pilih. Tapi biasanya kita punya universiti, Uniza, dia akan tetapkan kita boleh pilih 2 sahaja. Contoh masa akak untuk hubungan antarabangsa, kita orang boleh pilih sama ada nak ambil bahasa Jepun ataupun bahasa Thailand. Jadi akak pilih Thai language, kawan-kawan akak ada yang pilih Japan. So Japanese language. So kita orang pilih je lah nak yang mana. Ada je macam
degree lain, budak-budak degree lain diorang pilih macam ada subjek Chinese, ada subjek apa lagi? Lebih kurang macam tu lah. Okay, next pula, untuk semester kedua kita akan belajar lagi English for Communication 2. Yang ni sambungan je kepada English yang kita dah belajar, English yang lepas masa semester 1. Lepas tu pula subjek yang keenam di semester 2, Foreign Policy. Foreign Policy ni bermaksud dasar luar. Jadi dasar luar ni kita akan belajar apa itu dasar luar sebenarnya. Bila kita belajar dasar luar ni, kita akan tengok juga macam mana teori-teori dalam foreign policy. Macam isolation. Isolation ni maksudnya mengasingkan diri daripada negara lain. Jadi kita akan tengok macam mana negara-negara tu dia buat dasar luar dia tu dengan cara dia isolate diri dia. Dia isolate negara dia, tak bercampur dengan negara lain. Dan ada banyak lagi lah teori lain dalam foreign policy. Next pula, Islamic International Law. Yang ni subjek yang ketujuh dalam semester kedua. Yang ketujuh ni Islamic International Law ataupun SIAR. Yang ni pun kita belajar macam mana undang-undang Islam antarabangsa. Yang saya masih ingat lagi, kita belajar macam mana undang-undang bila peperangan. Kan Islam sendiri ada undang-undang bila peperangan. Contohnya tak boleh serang wanita, orang tua dan kanak-kanak. Tak boleh juga serang macam tumbuh-tumbuhan, tak boleh rosakkan tumbuh-tumbuhan dan juga tempat-tempat suci seperti masjid, gereja dan sebagainya. Tu untuk Islamic International Law. Next pula, kita akan belajar juga subjek yang ke-8 untuk tahun kedua, International Environmental Law. Yang ni subjek law. Biasanya subjek-subjek law akan diajar oleh lecturer daripada undang-undang. Tapi kita kan fakulti undang-undang dan hubungan antarabangsa. Jadi kita bergabung lah. Ada international relations dan juga international law. Jadi subjek yang international law tu diajar oleh pensyarah undang-undang. Jadi international environmental law ni undang-undang alam sekitar. Kita belajar kalau contoh ada macam pencemaran alam, macam pencemaran dekat laut yang diakibatkan oleh negara-negara lain, macam mana kat undang-undang dia. Dan ada ke tak convention ataupun perjanjian ataupun kita panggil sebagai perjanjian lah, perjanjian, convention yang ditulis berkaitan dengan undang-undang, sama ada macam mana kalau pencemaran ini dilakukan, apa yang kita patut lakukan terhadap negara tu dan sebagainya. Tu untuk International Environmental Law, IEL. Okay, settle untuk second semester. Yang tu settle untuk tahun yang pertama. Dan akak jelaskan sekali lagi, clarify sekali lagi, subjek ni boleh berubah dari tahun ke tahun. Tapi biasanya tak lari jauh. Mungkin ada 1 ke 2 subjek saja ditambah ataupun dibuang, bergantung kepada kesesuaian yang diinginkan oleh pensyarah hubungan antarabangsa. Okay, untuk next pula, untuk second semester, bukan second semester, untuk third semester ni, semester yang ketiga, kita ada short sem. Short sem ni semester pendek. Maksudnya bila orang lain cuti, degree lain cuti, kita tak cuti. Kita akan terus belajar. Kita akan belajar 2 subjek sahaja. Belajar World Trade Law, World Trade Law 1, dan juga yang kedua International Security. World Trade Law 1 ni dia ajar tentang perdagangan antarabangsa. Perdagangan ni kita tengok macam kan kita ada kan macam institusi perdagangan antarabangsa, macam mana dia tetapkan harga, macam mana kenapa barang di sesetengah negara ni murah, kenapa barang di sesetengah negara tu mahal. Disebabkan oleh pekerja dia dilantik daripada dia ambil dekat negara-negara murah, lepas tu dijual dekat negara yang mahal. Macam itulah lebih kurang untuk World Trade Law ni. Tu World Trade Law 1 untuk short sem. Lepas tu subjek kedua masa short sem ialah International Security. Yang ni kita belajar tentang keselamatan, International Security, International Security, keselamatan antarabangsa. Yang ni lebih kepada kita tengok macam mana lah keselamatan dekat negara-negara yang berbeza. Contohnya banyak, saya ingat banyak ditekankan tentang macam mana United States of America, Amerika Syarikat ni berdepan dengan kan kita ada September 11 attack tu kan.
di mana World Trade Center tu diserang dan sebagainya. Banyaklah ditekankan dalam international security ni. Ada juga yang lain-lain, tapi kita lebih kepada belajar tentang macam mana pertahanan, lepas tu keselamatan tu macam mana, kalau diserang macam mana, lebih kurang macam tu. Tu international security. Jadi tu adalah 2 subjek yang akan dipelajari semasa semester pendek. Kita ada lagi subjek-subjek lain lah. Okey, tu untuk tahun yang pertama. Jadi kalau korang nak tahu lagi untuk tahun yang kedua kita belajar apa, boleh tengok dekat video selanjutnya, okey? Boleh klik dekat end screen nanti, okey? Dan korang jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe.